رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-mudhhibil linisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada petang yang mulia ini dalam menyambung pengajian kita, pengajian tasawuf menggunakan kitab Husnul Talatuf fi Bayani Wujubi Suluk Tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Gumari. Jadi kita telah pada pelajaran yang lepas kita telah membahaskan fasal berkaitan dengan hubungan tasawuf dengan sunnah, yang mana perbahasan tersebut masih belum lagi tamat. Kita akan sambung pada minggu ni. Kita akan cuba habiskan perbahasan tersebut pada minggu ini. Jadi sebelum kita mulakan meneruskan pengajian kita, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, sahabat baginda, tabi'in, tabi'in, guru-guru kita, masyayikh kita, ahli silsilah tarekat kita, kedua ibu bapa kita, ruh dan jasad, pengarang kitab Dr. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Gumari. ومن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan bagi siapa yang menggunakan mausu'ah jilid 11 muka surat, kita berhenti pada muka surat 399. Jadi sebelum kita teruskan, saya cuba untuk ulangi kembali sedikit sebanyak pelajaran minggu lepas, di mana kita telah membaca berkaitan dengan ulasan Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Gumari ataupun tulisan Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Gumari berkaitan dengan hubungan tasawuf dengan sunnah, di mana beliau telah menakalkan kalam Syekh Abdul Hasan Asy-Syazuli yang mengatakan bahawa laisa hadzal tariqu birahbaniyah wala bi'akli syair wan nukhalah wa innama huwa bisabri 'ala al-awamiri wal yaqini fil hidayah. Perjalanan ini, tariq ini, tarikat ini, perjalanan tasawuf ini bukanlah hanya semata-mata dengan hanya zuhud terhadap dunia, beruzlah daripada keluarga, makan gandum, kurma dan sebagainya, tetapi tarikat ini, perjalanan ini, iaitu perjalanan menuju kepada Allah, adalah sebenarnya adalah bersabar atas perintah Allah, bersabar atas melaksanakan perintah Allah, dan yakin fil hidayah, dan yakin terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu antara salah satu poin utama pada
kelas minggu lepas. Yang mana paling utama dalam perjalanan tasawuf ini adalah bersabar atas perintah Allah dan yakin terhadap hidayahnya. Di samping itu barulah kita beruzlah, kita zuhud terhadap dunia. Yang mana apabila kita telah sabar terhadap perintah Allah dan yakin terhadap hidayahnya, barulah akan menatijahkan kezuhudan kita terhadap dunia, beruzlah daripada keluarga, kerana kita hanya menumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apa yang telah dikurniakan Allah kita terima sahaja. Dia akan menatijahkan tanya zuhud. Itulah yang itu bukan perkara utama zuhud tersebut. Perkara utama adalah sabar dan yakin. Yang mana apabila sabar dan yakin akan menatijahkan zuhud, uzlah dan sebagainya. Yang sampingan-sampingannya. Jangan kita jadikan perkara sampingan sebagai perkara yang utama. Jadi kat sini Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari mengingatkan kita bahawa jangan kita salah anggap dalam kita salah menggunakan konsep tasawuf, yang mana kita telah diajar bahawa tasawuf ini adalah beruzlah, tidak mengutamakan dunia dan sebagainya. Memang betul, tapi kita kena utamakan yang paling utama adalah bersabar dan yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu paling utama. Barulah kita amalkan yang sampingan dia, antaranya zuhud dan sebagainya. Telah diterangkan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Shazuli yang telah dibawa masuk oleh pengarang kitabnya itu Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Kemudian beliau juga telah mengatakan pada kita bahawa sebesar-besar karamah adalah karamah keimanan dan mengikut sunnah. Siapa yang telah dapat dua perkara ini tetapi diabaikannya, dia seolah-olah mengutamakan kurniaan daripada seekor binatang. Mana mutaba'ah sunnah dan iman ni adalah kurniaan daripada Allah, yang mana pengiktirafan daripada Allah kepada hamba-Nya, tapi dia abaikannya, dia nak pengiktirafan yang lain, maka dia seolah-olah mengharapkan pengiktirafan daripada seekor binatang yang mana tiada apa-apa manfaat daripadanya. Kemudian antara poin lagi pada kelas minggu lepas, bahawa Allah telah menjadikan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami, mana Allah telah berfirman waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan di kalangan mereka a'immatan, imam-imam, yahduna bi amrina lamma sabaru, yang mana mereka membimbing manusia dengan perintah Allah, dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah, lamma sabaru, selagi mana mereka bersabar atas ujian tersebut, dalam membimbing manusia. Adanya ujian di mana manusia tidak ikut bimbingan mereka dan sebagainya. Bahkan bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang yang yakin terhadap ayat kami, yakin terhadap ketentuan kami. Yang mana imam tersebut adalah orang yang menjalani perjalanan tasawuf, ahli sufi. Itulah yang dimaksudkan dengan a'immah, a'immah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita teruskan, jadi mukadimah ni yang mana kita ulang pengajian minggu lepas, dia ada kaitan dengan pengajian minggu ni. Mana kita telah, kalau kita teruskan membahaskan, kita terus baca minggu ni punya teks, takut bimbang tak faham. Jadi kita kena ulang balik minggu lepas punya point. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan minggu ni punya pengajian. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. والحكمة في هذا الإجماع الذي حكاه الشعراني ظاهرة، لأن الشخص إذا تصدر للمشيخة والإرشاد اتخذه المريدون قدوة ومرجعا لهم يرجعون إليه في مسائل دينهم وغيرها، فإذا لم يكن متقنا للعلم الشرعي متبحرا فيه أضل المريدين بفتواه فأحل لهم الحرام وحرم عليهم الحلال وهو لا يشعرون. Okay. Jadi kat sini wal hikmatu fi hadzal ijma', dan hikmah pada ijma' ini, pada ungkapan ini, alladhi hakahu Sya'rani,
yang mana telah dihikayatkan, yang telah disebut oleh Asy-Sya'rani, zahiratun, sangat jelas ungkapan beliau. Ungkapan apa? Iaitu ungkapan ijma'ul qaumi pada teks atas dia yang telah kita terangkan minggu lepas. Ijma'ul qaumi ala annahu la yasluhu litasadduri fi tariqillah illa man tabahara fi ilmi syari'ati wa ilmi mantuqiha wa mafhumiha wa khassiha wa 'ammiha wa nasikhiha wa mansukhiha wa tabahara fi al-lughati al-arabi hatta 'arafa majazatiha wa isti'aratiha wa ghayra dhalik. Jadi perkataan ini zahiratun, jelas. Maksudnya ijma' ahli sufi annahu la yaslu tasadduri, bahawa imam-imam tersebut yang mana membimbing para manusia menuju pada Allah tak boleh membimbing manusia. La yaslu tasadduri fi tariqillah, mana mereka tidak boleh tasaddur ataupun terkehadapan dalam menerangkan perjalanan menuju kepada Allah, illa man tabahara fil ilmi syari'ati, melainkan mereka yang tabahara, menguasai, fi ilmi syari'ati, ilmu syariah, wa ilmi mantuqiha wa mafhumiha, dan ilmu mantuk dan mafhum, wa khassiha wa 'ammiha, dan khas dan 'am, wa nafsiha wa mansuhiha, dan nafsih dan mansuh, wa tabahara fil lughati al-arabi, yang mana ilmu mantuk, mafhum, khas, 'am, nafsih, mansuh, yang mana ilmu ini termasuk dalam ilmu usul fiqh yang boleh dipelajari dalam ilmu usul fiqh untuk penjelasan yang lebih lanjut. Jadi mereka tidak boleh tergolong dalam mereka ingin jadi imam yang yahdunan nasa, mereka membimbing manusia, tetapi mereka tidak boleh jadi imam tersebut selagi mana mereka tidak menguasai ilmu syariah. Mereka tidak menguasai ilmu syariah, mereka tidak menguasai ilmu bahasa Arab dan sebagainya, ilmu-ilmu yang diperlukan dalam membimbing para manusia. Mana mereka perlu menguasai ilmu-ilmu ini, barulah boleh tergolong dalam ayat wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi ungkapan ini adalah wal hikmatu fi hadzal ijma' hakahu Sya'rani zahiratun, dan hikmah pada ijma' ini, pada ijma'ul qaum, ijma' ahli sufi tersebut, bahawa yang telah didatangkan oleh Imam Sya'rani zahiratun, sangat jelas, yang mana ketetapan seseorang itu tidak boleh membimbing para manusia selagi mana mereka tidak tabahara fil ilmi syariah dan tidak tabahara fil lughatil arabi. Dua poin utama. Selagi mana mereka tidak menguasai ilmu syariah dan selagi mana mereka tidak menguasai ilmu bahasa Arab, mereka tidak boleh membimbing para manusia ataupun menjadi murabbi, mursyid pada para manusia untuk menuju pada Allah, kerana mereka tidak memahami hakikat syariah tersebut. Selagi mana mereka tidak memahami, mereka tidak boleh membimbing. Kerana dalam membimbing pada manusia ini memerlukan penguasaan ilmu syariah dan penguasaan ilmu bahasa Arab yang kuat, kerana Al-Quran tersebut didatangkan dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab. Mereka perlu menguasai ilmu bahasa Arab dahulu, kemudian dalam hadis adanya fiqh, adanya hukum hakam, hukum hakam lah. Mereka perlu menguasai hukum hakam tersebut, barulah mereka boleh menjelaskan pada manusia. Bila mereka telah menguasai tersebut, barulah manusia dan mereka yakin terhadap ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ada kesinambungannya. Kemudian lianna syakhsa, kerana sesungguhnya seorang manusia tersebut, lianna syakhsa idza tasaddara lil masyikhati wal irsyadi, sekiranya mereka terkehadapan, sekiranya mereka menjadi ataupun terkehadapan lil masyikhati, dalam menjadi seorang syekh, wal irsyadi, dan membimbing, menjadi seorang syekh dan sebagai syekh yang mursyid dan irsyad, ittakhazahul muriduna, murid-murid mereka akan menjadikan mereka tersebut, yang mana mereka telah
menjadikan diri mereka syekh dan mereka telah menjadikan diri mereka seorang mursyid kepada murid-murid mereka, maka ittakhazahul muriduna, murid-murid mereka akan menjadikan mereka tersebut qudwatan, sebagai qudwah, ikutan, lahum, bagi mereka, wa marja'an, dan tempat rujukan. Yang mana apabila mereka telah menjadi seorang syekh, murid-murid mereka akan menjadikan syekh tersebut yang telah menjadikan dirinya syekh sebagai qudwah, contoh ikutan, dan wa marja'an, dan tempat rujukan. Mana murid-murid mereka akan merujuk mereka sebarang permasalahan agama. Yurji'una ilahi, mereka akan merujuk kepada mereka fi masaili dinihim, pada permasalahan agama mereka, wa ghairiha, dan selainnya, wa ghairiha, dan selainnya, permasalahan agama dan permasalahan yang selainnya. Fa idza lam yakun mutqinan, sekiranya mereka tidak mutqinan, tidak mantap, li ilmi syar'i, penguasaan mereka dalam ilmu syarak, mutabahiran fihi, dan menguasainya, adallal muridina bifatwahu, maka mereka akan menyesatkan murid-murid mereka dengan fatwanya. Sekiranya seorang syekh tersebut, jadi yang ingin disampaikan di sini bahawa sekiranya seorang syekh tersebut tidak menguasai ilmu syariat yang telah dijelaskan sebelum ni, maka dibimbangi bahawa murid-murid mereka akan menjadikan mereka ikutan dan tempat rujukan. Sekiranya mereka merujuk pada mereka, maka syekh tersebut akan menyesatkan muridnya dengan fatwanya. Adallal muridina bi fatwahu, akan menyesatkan mereka, murid-murid mereka, dengan fatwa-fatwanya. Fa ahallal lahumul harama, maka syekh tersebut akan menghalalkan bagi mereka, bagi murid-murid mereka, al-harama, perkara yang haram. Wa harrama alaihimul halala, dan dia akan mengharamkan apa yang halal. Wa huwa la yash'uru, dalam keadaan dia tidak menyedarinya, dia tidak menyedari fatwanya tersebut menyeleweng, kerana dia tidak mantap dalam ilmu syariat. Wa qad ta'arudu li ahadil muridina mas'alatun awisatun fit talaqi, dan kadang-kadang murid-murid mereka akan membentangkan kepada dan kadang-kadang salah seorang murid-murid mereka akan membentangkan masalah-masalah yang awisah, yang susah-susah, yang sulit-sulit, fi talaqi, dalam ilmu talaq, ilmu pernikahan, talaq, awil buyu'i, dan ilmu jual beli, awil mirathi, dan ilmu pewarisan harta pusaka, wa yarji'u fiha ila syaikhihi, dan dia akan merujuk padanya, pada syekhnya, merujuk permasalahan yang sulit tersebut pada syekhnya, alladhi, yang mana syekhnya tersebut la yutkinu syar'a, yang tidak yutkinu syar'a, yang tidak menguasai, yang tidak mantap ilmu syariatnya. Fayuftihi bima yatara'a lahu, maka syekh tersebut akan memfatwakan bima yatara'a lahu, memfatwakan, akan menjelaskan bima yatara'a lahu, dengan apa yang mengikut pandangannya, dan akan memfatwakan permasalahan tersebut mengikut pandangannya, bukan mengikut Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikut syariat yang sebenar. Itu maksud dia, yatara'a lahu, pandangannya sahaja. Fayaqa'u syaikhu wal muridu, dan akan fayaqa'ul syaikhu wal muridu, dan syekh dan murid tersebut akan jatuh pada fil khata'i, pada kesalahan, kesesatan, wa dhalali, dan kesesatan, wa huma la yash'urani, dan dalam keadaan mereka tidak menyedarinya. Jadi kat sini poin dia bahawa seorang syekh tersebut perlu menguasai ilmu syariat
perlu menguasai ilmu syariat supaya murid-murid syekh tersebut mengalami permasalahan yang sulit-sulit dan dia akan menanya pada syekh tersebut, syekh tersebut mampu menjawabnya. Kalau syekh tersebut tak mantap dalam ilmu syariat, maka bimbang dia akan menyesatkan murid-murid mereka dengan pandangan mereka yang sesat dan salah dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya, menyedarinya. Wa aidan fa aghlabul bid'ah, begitu juga fa aghlabul bid'ah, kebiasaan bid'ah wal khurafati, dan khurafat innama dakhalas fi tariqi, bahawa sesungguhnya dia masuk pada tariq, pada tarikat, pada perjalanan, bisababil masyayikhil ladhi, dengan sebab masyayikhnya tersebut tasaddaru bighairi ilmin, terkehadapan tanpanya ada ilmu. Jadi kesesatan dan khurafat yang berlaku pada tarikat, pada sesebuah tarikat berlaku disebabkan syekh-syekhnya tersebut tidak menguasai ilmu, tidak memiliki ilmu yang mantap, tidak memiliki ilmu. Itu antara satu sebabnya. Itu adalah salah satu sebabnya. Wa nassabu anfusahum, dan mereka mengangkat diri mereka lil irsyadi, mereka merujuk kepada syekh-syekh lah, merujuk kepada seorang guru-guru yang ingin menjadi syekh, yang mursyid pada murid-murid mereka. Wa nassabu anfusahum, mereka mengangkat diri mereka lil irsyadi, dalam membimbing, dalam menjadi seorang pembimbing. Min ghairi an yakunu mustahiqqin li hadzal mansabil jalil, tanpa min ghairi an yakunu, yang mana mereka tidak layak mustahiqqina li hadzal mansabil jalil, mereka tidak layak mustahiqqina li hadzal mansabil jalil, terhadap mereka tidak layak atas martabat yang tinggi ini, iaitu martabat syekh. Mereka tidak layak. Mereka ingin mengangkat diri mereka sebagai seorang syekh dalam keadaan mereka tidak layak menjadi seorang syekh, kerana ia adalah suatu kedudukan yang tinggi, yang mulia. Walaula dzalika, sekiranya tidak wujud, tidak ada hal ini berlaku, labaqiyat tariqu naqiyan, maka tariq, iaitu tarikat, perjalanan menuju kepada Allah, akan menjadi naqiyan saliman, akan suci dan selamat daripada kesesatan. Kalau tak adanya isu-isu begini berlaku, yang mana seorang syekh yang tidak mantap ilmunya menjadi syekh, kalau tak ada, maka tariq tersebut akan jadi naqi dan salim, suci dan bersih, suci dan sejahtera daripada kesesatan dan kesalahan. Kahalihi, sebagaimana hal yang berlaku ala ahlil Junaid, pada zaman Syekh Junaid al-Baghdadi, wa Bishr al-Hafi, dan Bishr al-Hafi, wal Haris bin Asad al-Muhasibi, dan Haris bin Asad al-Muhasibi, wa adrabihim, dan seumpama zaman ulama-ulama tersebut. Jadi pada waktu ini terlalu banyak syekh yang mendakwa sebagai syekh, sedangkan mereka tidak mantap dalam keilmuan mereka, yang mana natijahnya akan menyebabkan mereka akan menyesatkan murid-murid mereka tanpa mereka mengetahuinya, dan tanpa murid mereka mengetahuinya. Ini adalah suatu perkara yang bahaya. Itulah sebab berlakunya kesesatan dan bid'ah yang berlaku dalam tarikat. Jadi habis pada fasa ini, habis. Wallahu a'lam wal 'afu minkum. Begitu sampai di sini sahaja perbicaraan kita. Wal 'afu minkum.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. رمضان تجلى وابتسم